نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saya muliakan barisan seluruh jawatan kuasa Surau Al-Jalil, Sahibul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, para pimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan inayah kepada kita untuk terus berada di atas jalan untuk melakukan amal soleh, dan insya-Allah dalam masa yang singkat yang ada ini, di antara maghrib isyak ini, kita akan menyambung pengajian kita, yang mana kita akan meneruskan pembacaan daripada kitab Hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-34. Tuan-tuan boleh buka yang mana ada kitab, ada buku, boleh lihat pada hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 mempunyai satu tema yang sangat besar sebenarnya dalam kehidupan kita, iaitu bagaimana untuk kita merealisasikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala meletakkan amar ma'ruf, nahi dan munkar ini pada satu kedudukan yang sangat tinggi. Kalau kita boleh lihat di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa amar ma'ruf, nahi munkar ini adalah tugas para rasul. Tugas para nabi dan juga para rasul. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kami, yakni Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat untuk diseru, untuk dibawakan risalah, untuk dibacakan apa yang dibawa daripada risalah yang telah disampaikan kepada mereka. Apa intipatinya? Sembah Allah dan jauhilah taghut. Bila disebut sembah Allah itu, ianya adalah berkaitan dengan akidah, dan menjauhi taghut itu adalah yang disebutkan sebagai nahi munkar. Kerana kita tahu taghut ini adalah perkara yang munkar. Dan taghut ini termasuklah berhala-berhala dan semua perkara yang mana memberikan penyimpangan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sifat seorang mukmin, sifat orang yang beriman. Kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin." Orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah orang-orang yang bertaubat, at-taibun. Orang yang beribadah, abidun. Orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, hamidun. Saihun, iaitu mereka mengembara demi ilmu dan juga agama, keluar daripada daerah untuk menuntut ilmu,
cari nafkah dan sebagainya demi agama. Kemudian ar-raki'un as-sajidun, orang yang rukuk, orang yang sujud. Maksudnya orang yang beribadah, orang yang solat, melakukan solat. Sama ada yang wajib, maktubah ataupun juga yang sunat-sunat yang lain. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mereka mengajak, menyeru kepada ma'ruf dan juga menegah daripada melakukan kemungkaran. Dan mereka itu hafizuna li hududillah. Mereka itu menjaga batas-batas, had-had yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wabasyiril mu'minin, dan bergembiralah bagi orang yang beriman ataupun orang yang mukmin itu. Dan kita lihat juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah daripada kalangan orang yang soleh juga. Kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Kalau kita lihat pada ayat tersebut, ayat ke-113 dan 114 tersebut, pada ayat yang ke-114 tersebut Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mereka ini yu'minuna billah, beriman pada Allah pada hari akhirat, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak melakukan kepada perkara amar ma'ruf dan menegah kepada perkara mungkar. Wa yusari'una fil khairat. Dan lagi satu juga, ciri-ciri orang yang soleh, iaitu orang yusari'una fil khairat, bersegera untuk dia melakukan kebaikan. Apa-apa kebaikan yang diiklankan ataupun yang dia tahu, diberitahu kepadanya, maka dia berupaya, cuba sedaya upaya untuk dia jadi orang yang pertama untuk melakukan perkara tersebut. Katalah ada infak, contoh ada orang buat infak sebagai pada anak yatim, bagi nombor akaun, dia segera buat. Dia ada, mungkin padanya ada Allah Subhanahu Wa Taala berikan lebihan harta untuk dia infak, maka dia bersegera untuk melakukan perkara kebaikan. Dan akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa ulaika minas salihin. Dan mereka itu adalah orang yang soleh. Kalau kita perhatikan bagaimana kedudukan amar ma'ruf itu, pertama Allah sebut ianya adalah tugas Nabi, tugas Rasul. Dan kemudian selepas itu dia adalah sifat bagi orang yang beriman. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi ianya adalah juga daripada sifat orang yang soleh. Mukmin dan soleh ni ada beza ke tuan-tuan? Kenapa ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala bezakan? Ada beza tak? Mukmin, soleh. Dia tak banyak beza sangat. Tetapi seorang yang soleh itu dia tentu mukmin. Maksudnya untuk orang yang menjadi seorang yang soleh, asas pertamanya mesti adalah keimanan. Dan belum tentu lagi orang yang mukmin dia boleh beramal soleh. Dia hanya beriman sahaja. Tetapi mungkin amalan dia kurang dan sebagainya. Tetapi asasnya adalah setiap orang yang soleh itu dia adalah seorang yang mukmin. Jadi boleh kita katakan soleh ini satu tingkatan yang lain selepas seseorang itu beriman. Beriman dan kemudian dia menunjukkan keimanan dia itu dengan dia melakukan apa? Amal soleh. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga yang selalu kita dengar. Golongan yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar ini adalah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan adalah sebaik-baik umat. Kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran juga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kredit kepada umat, iaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita adalah umat yang terbaik yang telah Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan di atas muka bumi ini. Dan definisi khaira ummah itu Allah Subhanahu Wa Taala ikatkan dengan mereka itu adalah yang melakukan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Jadi kita boleh lihat
Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ianya adalah tugas para rasul. Dia adalah sifat orang yang mukmin, sifat orang yang saleh. Bahkan ianya juga adalah sifat bagi satu ummah yang terbaik. Nak menunjukkan dalam apa yang kita sebutkan tadi, yang kita bacakan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, amar ma'ruf ini adalah satu perkara yang sangat besar bagi setiap orang. Dan hadis yang berada pada hadis yang ke-34 ini menceritakan tentang satu sisi bagaimana untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada siapa? Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabah yang selalu kita dengar nama dia. Dia ni min sigari sahabah, daripada sahabat yang kecil. Sebab apa? Dia lahir lebih kurang 10 tahun sebelum hijrah. Dan ketika mana Nabi SAW telah berhijrah, dan ketika mana berlakunya perang Uhud, waktu itu dia masih kecil, dalam belasan tahun. Dia, orang kata apa, offer diri dia untuk join perang. Tapi Nabi SAW tak benarkan, sebab waktu itu dia masih kecil. Umur lebih kurang dalam 13 tahun tuan-tuan. 12-13 tahun. Tapi punya semangat nak pergi perang. Hebat para sahabat ni. Mungkin kalau kita tengok sekarang ni, anak-anak kita ni kecil sangat. Tak sesuai lah. Tapi mungkin dahulu ni, suasana tu mendewasakan mereka awal. Tapi Nabi tak benarkan. Dan ayahnya adalah sahabah juga. Sa'ad bin Malik bin Sinan nama dia. Ayah dia Malik bin Sinan, seorang sahabah dan syahid ketika peperangan Uhud. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia mula-mula join perang ketika perang Khandaq, dan kemudian dia ikut beberapa peperangan lagi. Lebih kurang dalam 10 beberapa belas peperangan bersama dengan Nabi SAW. Abu Sa'id Al-Khudri ini antara di kalangan sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Kalau mengikut di dalam Musnad Baqi bin Mikhlad, ada lebih kurang dalam 1170 buah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an daripada Nabi SAW. So dikira banyak lah tu, kalau nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Maksudnya, kalau kita selalu dengar hadis, kita akan selalu dengar Abu Hurairah, Ibn Umar, Ibn Abbas, dan kita akan dengar juga Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id ini adalah kunyah, nama timangan dia. Kerana apa? Anak dia Sa'id lah. Tapi nama sebenar dia adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia wafat pada tahun 74 Hijrah, dan umurnya ketika itu lebih kurang dalam 80 tahun. Dan beliau radhiyallahu an dimakamkan di perkuburan Baqi'. Kalau siapa yang pernah ke Madinah tu tahulah di mana Baqi' tersebut. Dan di situ bersemadinya ramai para sahabah, para syuhada dan juga orang-orang soleh yang lain yang disemadikan di situ. Itu sedikitlah tuan-tuan tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi apa yang ingin kita mengambil manfaat yang lebihnya adalah daripada hadis dia. Dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami'tu ini tuan-tuan dalam ulumul hadis, bila belajar hadis, dia adalah satu kata penguat nak mengatakan bahawa hadis tu betul-betul dia dengar daripada Nabi SAW. Sami'tu. Macam kita dengar hadis yang kedua. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Disebutkan sami'tu. Aku mendengar. Maknanya itu adalah penguat nak mengatakan dia betul-betul dengar. Kerana apa? Kadang-kadang hadis ini ada juga dia riwayatkan daripada orang lain. Para sahabah sebagai contoh. Para sahabah ni dia sibuk. Dia bukannya, ada daripada mereka ini ada pekerjaan-pekerjaan mereka yang tersendiri. Dan ada juga yang diberikan kelebihan untuk dapat bersama lama dengan Nabi, ikut majlis Nabi. Tapi ada juga para sahabat yang dia ada kerja. Macam Abdul Rahman bin Auf, berniaga, keluar berniaga dan sebagainya. Jadi, bila kita lihat kehidupan para sahabah itu, jadi tak semua daripada mereka dapat mendengar hadis daripada Nabi SAW. Jadi sekiranya ada sahabat yang mendengar, jadi sahabat yang telah mendengar itu akan menyampaikan kepada sahabat yang lain. Tetapi dalam kes
hadis ini, maknanya Abu Sa'id ini dia betul-betul dengar daripada Nabi SAW. Dia ada dalam majlis tersebut. Dia bukannya disampaikan daripada sahabah yang lain. Kerana apa? Kalau hadis itu diriwayatkan oleh sahabah yang lain, sahabat yang lain, dia dipanggil mursal sahabi. Maknanya hadis itu dia tak dengar daripada Nabi secara direct, tapi dia dengar daripada sahabat Nabi yang lain. Macam contoh, kalau kita tengok hadis yang pertama daripada Sahih Al-Bukhari. Hadis yang pertama daripada Sahih Al-Bukhari adalah kitab Badi'il Wahyi, yang menceritakan tentang bagaimana permulaan wahyu. Dan kisah permulaan wahyu itu hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau kita lihat Aisyah, dia tak sempat untuk dia melihat bagaimana Nabi menerima wahyu. Sebab apa? Waktu itu dia mungkin belum lahir lagi Aisyah. Tetapi hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah kerana dia mendengar daripada sahabat ataupun sahabiah yang lain. Baik. Itu sedikit faedah daripada bila kita kata dengar hadis itu sami'tu, maknanya para sahabat itu dia dengar direct terus daripada Nabi SAW. Baik. Hadis itu apa dia? Dia mendengar Nabi SAW sebutkan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Sekiranya dia tidak mampu untuk menukar ataupun orang kata menyelesaikan kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka digunakan fabilisani, dengan menggunakan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Dan sekiranya tidak mampu juga untuk menegur ataupun menahan kemungkaran dengan menggunakan lidah, maka Nabi SAW sebutkan fa biqalbihi, hendaklah dia menggunakan jantung hati dia, iaitu dengan membenci perkara tersebut. Dan Nabi SAW sebutkan wazalika adhaful iman, dan itu adalah serendah ataupun selemah-lemah iman. Hadis yang ini diriwayatkan oleh rawahu Muslim. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada beberapa perkara yang dibincangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Yang pertama adalah, apakah sebenarnya hukum amar ma'ruf nahi munkar? Ianya wajib untuk setiap orang ke, ataupun hanya sebahagian saja? Dalam isu ini, para ulama' dia terbahagi kepada dua. Ada pandangan yang mengatakan ianya adalah fardu ain. Bila dikatakan fardu ain, maka setiap orang kena buat. Wajib. Macam solat Jumaat. Dan pandangan yang kedua mengatakan ianya adalah fardu kifayah. Dalam erti kata lain, sekiranya ada seorang ataupun sekumpulan orang yang dah buat perkara tersebut, maka yang lain terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Dalilnya apa? Mereka yang mengatakan ianya adalah fardu ain berdasarkan hadis tadi yang kita bacakan. Man ra'a minkum munkara. Man dalam hadis ini maksudnya siapa? Maknanya siapa-siapa saja. Man ra'a minkum, siapa yang melihat kemungkaran. Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka ia perlu mengubahnya. Ataupun bila kita katakan dalam hadis ini, cuba selesaikan. Orang kata berikan penyelesaian, ubah kemungkaran tersebut. Jadi mereka mengatakan man di sini bersifat umum dan semua orang kena buat perkara ini. Iaitu amar ma'ruf ini jadinya ianya adalah wajib bagi setiap orang. Tapi yang kita katakan dengan pandangan yang kedua, yang mengatakan ianya adalah fardu kifayah, ianya berdasarkan ataupun berdalilkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikal muflihun. Dan hendaklah di antara kamu golongan. Wal takum minkum ummatun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini hendaklah ada di antara kamu golongan. Maksudnya bukan semua. Bila dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kata hendaklah ada segolongan kumpulan yang mana menyeru kepada kebajikan.
Jadi minkum ini di antara kalian ini menunjukkan bahawa amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dan min adalah litab'id. Kalau bahasa Arab dia ada, setiap perkataan itu dia ada fungsinya yang tersendiri. Min litab'id ini maksudnya wal takum minkum itu adalah sebahagian daripada kamu. Maksudnya bukan yang semua. Maksudnya bukan semua orang ada kekuatan untuk dia melakukan, mengubah sama ada dengan tangan dia, dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Jadi bila dibawakan perbincangan ini, kebanyakan ulama mengatakan kecenderungan untuk mengatakan bahawa amar ma'ruf nahi mungkar ini secara hukumnya ianya bersifat fardu kifayah. Kerana apa? Kalau maksudnya yang kita bincangkan tadilah, kalau sebahagian orang dah ada buat, maka terlepas pada orang yang lain. Tapi ini secara umum. Kerana apa? Satunya, sekiranya diberikan kekuasaan kepada seseorang, kalau baca hadis man ra'a minkum munkaran falataghayyarhu, dengan yang pertama adalah dengan biyadihi, dengan tangannya. Dianya akan memberikan mafsadah, boleh membawa kepada mafsadah, keburukan yang lebih lagi. Kerana apa? Tak semua orang ni cara faham dia beragama dia tu berbeza. Itu satu. Dan kita boleh lihat juga tak semua orang ni berkelayakan untuk dia mengubah sesuatu kemungkaran itu dengan tangan dia. Maksudnya dengan kuasa. Adakah seseorang macam kita, kalau kita kata ianya wajib kepada kepada semua orang. Kalau kita lihat ada berlaku kecurian sebagai contoh, ianya adalah kemungkaran. Dan kita nak menegah. Dan kita tahu kalau telah berlakunya kemungkaran tersebut dan sebagainya, dianya akan menjadikan seseorang itu akan dijatuhkan hukuman. Kalau kita tahu di dalam Islam, hukuman bagi mencuri adalah potong tangan. Adakah apabila seseorang itu diberikan kuasa, maka dia boleh untuk sesuka hati memotong tangan orang? Tidak. Sebab itu hadis ini perlu difaham dari sudut kelayakan siapa yang perlu diberikan untuk setiap perkara tersebut. Sebagai contoh, kalau kita katakan dalam komuniti sebagai contoh, berlakunya mungkin kita kata ada berlaku orang kata khalwat dalam komuniti. Perkara ini mungkin pada asalnya mungkin dibincangkan di kalangan jiran-jiran, betul tak? Jangan kata ini berlaku ni tak kenal siapa lelaki ni kan. Kita tak tahu dia masih kerap masuk rumah orang ni dan sebagainya. Bila berlaku di peringkat jiran, selalunya dia akan bawa kepada siapa? Mungkin dia akan bawa kepada rukun tetangga, JKK ke dan sebagainya. Dan JKK ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengawal komuniti tersebut. Tetapi bolehkah, ataupun kita katakan orang kata JKK tu ataupun ketua kampung ke dan sebagainya, untuk dia membuat keputusan melulu untuk dia tangkap orang tu untuk menghukum, sedangkan dia tidak ada kelayakan yang sepatutnya. Sepatutnya dia perlu membawa kepada apa? Dia perlu bawa kepada aduan kepada pihak berkuasa, pihak agama, kerana mereka itu adalah yang berkuasa untuk melakukan tangkapan sekiranya berlaku kes-kes jenayah yang melibatkan syariah ini. Sebab itu nanti kita akan tengok yang tadi kita bincangkan tentang hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kemudian kita boleh tengok juga bila Nabi SAW sebutkan man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat. Adakah yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah perlu dilihat kemungkaran tersebut, ataupun kalau ada orang datang dia bawa cerita, dia kata aku dengar-dengar ada orang ni dia buat perkara begini, jadi kita akan keluar buat keputusan melulu untuk tangkap dia dan sebagainya. Hadis ni bila Nabi SAW sebutkan man ra'a minkum, maksudnya dia kena lihat kemungkaran dengan mata kepala dia. Dia tak boleh dia dengar-dengar orang lain kata, aku dengar cerita begini. Tak boleh. Kerana apa? Perkara tersebut adalah boleh menimbulkan zon, sangkaan buruk. Macam kes tadi yang kita katakan. Kita dengar orang
ada kes khalwat lah, kata dalam satu komuniti. Tetapi kita hanya mendengar aduan daripada orang yang melihat. Sedangkan kita tak melihat. Sebab itu perlunya kepada orang yang ada kuasa untuk menjalankan perkara tersebut. Kan? Bila diberikan kuasa kepada mereka, jadi bila dah dibuat aduan dan sebagainya, maka mereka datang untuk melihat perkara tersebut. Dan bila berlaku, maka barulah boleh kita ambil tindakan. Setelah kita benarkan ataupun kita lihat perkara tersebut adalah sesuatu yang mungkar. Makanya tak boleh untuk kita hanya mendengar bila ada orang datang kata, oh dia ni buat begini, buat begini, buat begini. Tetapi kita tak melihat dengan mata kepala kita sendiri. Sebab itu hadis ini sebutkan man ra'a minkum, iaitu siapa yang melihat kemungkaran, falyataghayyar, hendaklah dia mengubahnya dengan biyadihi. Itu yang pertama. Maksudnya untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar ini, bila kita nak nahi mungkar, nak mengelak ataupun nak menjauhkan untuk orang tinggalkan kemungkaran ini, maka yang pertama kita kena lihat perkara tersebut. Di atas pengetahuan kita setelah kita melihat perkara tersebut. Kita tak boleh nak cuba-cuba nak kata macam kita sebutkan tadi. Kita dengar orang kata begini, maka kita nak ambil tindakan. Tak boleh. So kita kena buat, kita kena lihat perkara tersebut. Sebab itu sekiranya kita tidak mampu, biyadihi. Nabi SAW sebutkan, orang kata apa? Kaedah yang kedua. Yang mana ianya adalah, orang kata, dari sudut rankingnya itu jatuh sedikit. Iaitu, fa'illam yastati' fabilisani. Siapa yang tidak mampu untuk mengubah dengan biyadihi, dengan kuasa, dengan tangannya, maka hendaklah dia mengubah dengan lisannya. Dan termasuklah lisan ini adalah perkara yang kita sebutkan sebagai, lisan ni bila kita sebut, termasuk juga bila sesuatu perkara itu ditulis. Kadang-kadang kita nampak ada setengah-setengah kawasan, dia akan letakkan signboard, dia kata ini kawasan menutup aurat. Itu sebenarnya nahi mungkar lah tu. Dari sudut aspek apa? Fabilisan ni. Kerana apa? Qaul, perkataan kita ini juga adalah selalunya apa yang ditulis. Kan? Perkara yang kita cakapkan ini, dia sama juga dengan perkara yang ditulis. Iaitu apabila perkara itu maktub, tertulis, maka itu adalah dalam kategori falyughayyir bilisanih, iaitu dia cuba untuk mengubah kemungkaran tersebut dari sudut sama ada percakapan ataupun dengan penulisan. Maka kalau mungkin kita tidak ada kuasa dan sebagainya, tetapi tuan-tuan mungkin ada satu cara yang kita boleh buat. Mungkin untuk mengelakkan berlaku kemungkaran dan sebagainya. Kadang-kadang kita ada grup WhatsApp dalam komuniti kita dan sebagainya. Maka kita boleh sampaikan. Mungkin kita tidak ada kuasa, kita nak buat apa dan sebagainya kan. Tetapi yang kita boleh sampaikan adalah mungkin kita boleh sampaikan pesanan-pesanan dalam WhatsApp, kita hantar kan. Mungkin kita tahu ada berlakunya kemungkaran di kawasan komuniti kita. Dan kita tak tahu ataupun kita tak tahu siapa pelakunya. Tetapi kita boleh mengambil satu inisiatif. Antaranya, mungkin kita boleh buat announcement di surau bila ada jemaah-jemaah yang lain untuk maklumkan apa yang berlaku dan apa yang boleh kita bantu terhadap masalah tersebut. Dalam masa yang sama kita boleh gunakan juga. Kita ada media massa kita. Ada WhatsApp, ada grup Telegram dan sebagainya. Kita hantar dalam grup tersebut supaya orang lain tahu apa yang berlaku dalam komuniti, apa yang salah, dan kita cuba betulkan, memberikan solusi daripada hantaran tersebut. So itu juga termasuk dalam fabilisani, iaitu dengan seseorang itu cuba untuk menggugat kemungkaran tersebut dengan lidahnya. Dan yang terakhir Nabi SAW sebutkan adalah dengan fabiqalbi. Dan Nabi SAW sebut wazalika adhaful iman. Dan yang paling rendah itu membenci dengan jantung hati itu adalah selemah-lemah iman. Dan kita perlu tahu tuan-tuan, bila Nabi SAW sebut biyadihi fabilisani fabiqalbi, ianya bukan untuk kita pilih Allah terus kepada perkara yang paling rendah sekali, iaitu kita membenci dengan jantung hati kita.
Sebab itu kita katakan hadis ini perlu difahami mengikut apa kapasiti yang kita ada. Sebagai contoh, kita mungkin bukan seorang Perdana Menteri. Kita mungkin bukannya seorang menteri. Tetapi salah seorang daripada kita adalah seorang ayah. Seorang ketua keluarga. Mungkin juga apabila kita di tempat kerja, kita adalah seorang bos. Kita ada orang seliaan di bawah kita. Jadi kapasiti kita sebagai ketua tersebut, apa yang perlu kita lakukan? Maka itu yang kita boleh buat. Kalau dalam kata SOP, dalam perkeliling kata, kita boleh ambil tindakan terhadap orang yang melakukan perkara yang salah. Sebagai contoh dalam sisi agama dan sebagainya. Ataupun kemungkaran yang lain. Maka atas kapasiti kuasa yang diberikan kepada kita, maka kita boleh lakukan. Itu maksudnya biyadihi. Bukannya, yalah kita ketua keluarga sebagai contoh. Mungkin anak-anak kita ni berakhlak yang tidak baik dan sebagainya, sehingga kan kita kata, oh tak mampu untuk aku menegurnya, tak apalah, aku membenci saja perbuatan tersebut. Tak boleh. Sedangkan kita adalah ketua keluarga, kita adalah seorang ayah yang kita ada kuasa terhadap anak kita. Bahkan kalau anak yang kecil itu, kita boleh pukul dia untuk mendidik dia. Kan? Kalau anak-anak yang kecil, Nabi kata umur 7 tahun ajar solat. 10 tahun kalau tak solat lagi, Nabi SAW benarkan untuk dirotan untuk mendidik. Maka kita boleh gunakan kapasiti itu kita sebagai seorang ketua keluarga. Tak boleh kita nak pilih terus paling rendah sekali. Inilah yang aku boleh buat. Seolah-olah macam kita nak lari daripada kewajipan kita. Tak boleh. Itu juga kalau kita sebagai seorang bos dan sebagainya. So kita ada kapasiti kita sebenarnya yang meletakkan bagaimana untuk kita menjalankan, untuk kita faham, untuk kita aplikasikan hadis ini. So kita tak boleh nak meletakkan, kita terus pilih, aku ni tak boleh buat apa dah, aku pilih ni je lah. Aku rasa benda ni perkara yang mungkar, aku benci je lah perkara tersebut. Tak boleh. Kita kena sedar kita berada di mana. Dan pada tahap mana kita perlu fikirkan yang terbaik. Sebab ada juga kadang-kadang, kalau orang yang salah faham hadis ini, ataupun mungkin dia faham secara literal, ada perkara yang sepatutnya dia tak boleh ubah dengan tangan dia, ataupun dia tak boleh ubah dengan kekuasaan dia. Sepatutnya dia tak boleh buat cara itu, kalau ikutkan dia sedar diri dia. Tapi bila dia buat, benda itu akan menjadikan kemudaratan lebih kepada dia. Sebagai contoh, kat Malaysia ni kita kurang. Kalau kita kata kita kutuk kerajaan. Contoh tuan-tuan, bukanlah kita kata nak kutuk kerajaan. Kita kata kutuk kerajaan. Kita kutuk Perdana Menteri ke, kita kutuk menteri yang mana-mana ke. Mungkin itulah saya kata Malaysia ni payah sebab kita ni boleh kebebasan bersuara untuk kita kita sebutkan ni. Tapi ada setengah-setengah negara, sebagai contoh negara Arab, yang menjalankan pemerintahan orang kata secara monarki. Dan negara-negara Arab ni kebanyakannya masih monarki. Ada juga yang berasaskan presiden. Tapi kebanyakannya adalah monarki. Pemimpin tu tak boleh disentuh langsung. Tak boleh nak seorang itu mengeluarkan kata-kata apa, nak amar makruf nahi munkar ke, tak boleh. Sebut je, masuk penjara. Sebut je, habis keluarga kamu. Tak ke keluarga kamu hilang ke, kena colek ke, kena tahu apa dia buat je. Pada waktu itu yang kita cakapkan tadi, kita kena faham hadis ni. Walaupun pada kapasiti kita, kalau kita katakan, kalau kita faham, perlunya, prioritinya adalah dengan menggunakan kekuasaan ataupun tangan. Kita keluarlah buat perkara-perkara yang tak baik untuk kita, atas dasar untuk kita amar makruf nahi munkar. Tapi perkara tersebut memberikan mudarat yang besar kepada diri kita. Sepatutnya kita tak boleh buat perkara tersebut. Maka itulah yang kita boleh buat dengan kita memilih cara yang kedua, yang bawahnya dengan lisan ataupun dengan hati kita. Dia perlu kita faham keadaan. Kan? Macam saya sebut. Sebagai contoh, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia telah dipenjarakan oleh khalifah pada waktu tersebut. Pemerintah memenjarakan dia. Mu'tasim memenjarakan Al-Imam Ahmad. Kerana apa? Isu apa? Al-Imam Ahmad, dia ni tegas. Pendiri sunnah. Ketika berlakunya fitnah khalqul Quran, yang mana berkait dengan
adakah Al-Quran makhluk ataupun Al-Quran makhluk ataupun tidak. Jadi Al-Imam Ahmad dia kita kata apa? Dia mengeluarkan pandangannya secara terang-terang dan bersalahan dengan pemerintah. Dan akhirnya apa? Apa yang berlaku kepada Al-Imam Ahmad? Beliau ditangkap dan dipenjarakan. Dan Khalifah Mu'tasim diarahkan untuk Al-Imam Ahmad itu disebat, dipukul di dalam penjara. Itu kita takut. Tapi sebab apa? Imam Ahmad ni orang hebat. Dia boleh tahan endure benda tersebut. Tapi kalau kita tak boleh nak tahan, maka kita perlu faham bagaimana untuk kita menolak kemungkaran ini atas dasar maslahah juga. Kalau memberikan, orang kata apa, yang kita sebutkan tadi, mafsadah kepada diri kita, mungkin kita dibunuh, ahli keluarga kita dibunuh sebagai contoh. Di Malaysia ni mungkin tak ada lah tuan-tuan, tapi yang kita cakap tadi negara-negara yang lain ni ada. Bayangkan tuan-tuan, ada setengah-setengah negara Arab tu, sistem berpresiden. Bila pilihan raya, dia boleh menang 99%. Macam mana tu nak katakan walaupun berpresiden, tapi mereka itu sebenarnya monarki juga. Ada je orang yang nak bertanding atas dasar presiden, centas habis. Tak boleh nak buat apa. Tapi kita di Malaysia, kita masih ada lagi kebebasan bersuara dan seseorang itu dia boleh melontarkan pandangan dia selagi mana tidak melanggar etika ataupun undang-undang negara. Dan tuan-tuan, bila kita sebutkan adhaful iman, bila kita katakan ianya adalah serendah-rendah iman yang tadi kita sebutkan, kita tidak boleh memilih ataupun kita meletakkan diri kita, ini sajalah yang mampu aku buat untuk aku membenci. Kalau kita semua buat perkara ini, so sebenarnya tak akan berlaku amar makruf nahi munkar tu, betul tak tuan-tuan? Setiap orang hanya membenci dalam jantung hati dia saja. So tidak ada action yang akan dilakukan terhadap perkara tersebut. Sebab itu, untuk melakukan perkara tersebut, untuk mengambil tindakan, maka kita perlu lihat atas kapasiti itu tadi. Dalam undang-undang jenayah syariah, sebagai siapa yang ada kuasa? Penguatkuasa syariah. Kan? Orang kata orang yang menjalankan ataupun orang yang menjaga hukum hakam syarak, kan? Orang pejabat agama. So mereka ada kuasa. Kalau kita sebagai keluarga, so kitalah ketuanya. Sebagai contoh, kita di sekolah, kita guru besar, kitalah yang berkuasa di atas tersebut. Dan apa-apa tindakan yang diberikan, ada perkeliling, kata boleh rotan budak, kita rotan atas kapasiti yang dibenarkan oleh KPM dan sebagainya. Kita seorang bos, atas kapasiti kita sebagai seorang bos, apa yang kita boleh buat terhadap orang bawahan kita. Dan bila Nabi SAW sebutkan, serendah-rendah iman itu, sekiranya kalau kita dah tidak ada rasa benci lagi, maknanya seseorang itu dah tak ada iman terus. Sebab itu adalah serendah-rendah iman apabila kita membenci kemungkaran tersebut. Tetapi apabila kita melihat kemungkaran, kita dah rasa benda tu dah tak ada apa. Biasalah budak-budak sekarang. Bahaya tu tuan-tuan, bahasa sebegitu. Kita cuba untuk cakap, biasa budak-budak sekarang, bahasa begitu. Bahasa budak-budak sekarang, mungkin kita dah jenuh kita nak faham tuan-tuan. Bahasa budak-budak sekarang. Dengan singkatannya, dengan apanya, dengan tulisannya apalah, kalau di WhatsApp tu kita pun tak boleh baca. Sekiranya kalau bahasa itu, kita tahu bahasa yang buruk itu adalah satu kemungkaran. Kalau dah keluar daripada mulut anak-anak ni, anak-anak yang selalu kita nampak ni perkara-perkara yang tak baik. Dan bila kita kata, biasalah tu budak-budak, bahaya tuan-tuan. Sedangkan kalau kita ayah, kita ada kuasa untuk tegur anak, untuk ambil tindakan kepada dia. Kalau bukan anak kita, mungkin kita boleh tegur anak jiran kita, kita tegur, adik jangan buat gitu. Dan ataupun mungkin kita tak kenal tak siapa-siapa anak di jalanan yang kita jumpa. Kita cakap kita tak boleh. Kita benci dengan cara sikap ataupun perkataan tersebut. Kerana apa? Dalam sebuah hadis yang lain, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW sebutkan apa? Walaysa wara'a zalika minal iman habbatu khardalin. Hadis ni panjang. Bila Nabi kata, bila seseorang itu ada kuasa, maka dia perlu mengubah kemungkaran dengan kuasanya. Kalau tak boleh, dengan cuba dengan lisannya, dan kalau tak boleh juga dengan membenci di dalam hatinya. Dan Nabi SAW sebutkan, walaysa wara'a zalika minal iman. Nabi kata apa? Dan tidak ada setelah itu iman lagi meskipun sekecil biji sawi.
Kalau tidak ada rasa kita benci terhadap kemungkaran, itu adalah satu petanda yang bahaya, tuan-tuan. Boleh jadi kita termasuk dalam golongan hadis ini. Yang Nabi kata selepas itu, kalau dah tak ada lagi rasa benci kepada kemungkaran, Nabi kata dah tidak ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Bahaya, tuan-tuan. Jangan orang kata apa, kita merendah-rendahkan perkara-perkara kemungkaran. Kita dah masuk waktu, tuan-tuan. Oh, 1 minit lagi. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, yang boleh kita buat, yang secara umumnya yang boleh kita tahu, kemungkaran ini dia berbeza tahapnya, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan untuk seseorang itu, untuk kita katakan untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar tersebut, yang pertama dia perlu ada ilmu. Dia perlu ada ilmu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita nak seru orang, ajak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama dengan hikmah. Dengan kebijaksanaan. Sebab itu kita katakan dakwah ini adalah seni. Seni macam mana nak tarik orang. Kan? Kadang-kadang kita tak tahu siapa di antara kita ni yang boleh bila dia bercakap. Kadang-kadang orang boleh dengar. Ada orang, bila dia bercakap, orang dengar saja. Tapi orang tak ada, orang kata apa, tarikan untuk ikut apa yang dikatakan. Sebab itu kita katakan dakwah ini seni. Dan amal ma'ruf nahi munkar ini juga adalah satu seni. So dia kena ada ilmu. Ilmu yang pertama adalah dia perlu tahu kemungkaran itu adalah kemungkaran yang benar-benar munkar. Apa maksudnya? Dah ada nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah mengatakan perkara itu adalah kemungkaran. Tak solat, tak tutup aurat, apa lagi? Perkara-perkara munkar yang memang nas, jelas. So makanya bila tahu, maka kita boleh untuk kita mencegah tersebut. Dan yang keduanya adalah dengan kita melihat juga perkara yang ditegahkan itu dari sudut pelakunya. Kerana apa? Sebab itu kita katakan dakwah itu seni. Makan pada bulan puasa di siang hari, halal ke haram, tuan-tuan? Tak boleh, haram, betul tak? Tetapi kalau kita nampak ada seorang lelaki, dia makan di siang hari, adakah boleh kita terus pergi jumpa dia, pukul ke, penampar dia ke, bagi penampar kepada dia, apa hal ni kamu tak puasa? Sedangkan kita tak tahu. Kerana mungkin boleh jadi disebabkan dia dalam keadaan musafir. Betul tak, tuan-tuan? Kemungkaran yang dia lakukan tersebut, kadang-kadang tak jadi kemungkaran. Kerana apa? Ada rukhsah pada dia. Dia adalah sedang musafir. Ataupun dia mungkin orang yang sakit, makzur, yang diberikan kebenaran oleh syarak untuk dia tak puasa. Sebab tu kita perlu kena ada seni. Kita kena tahu, kena ada selidik dulu, tengok dulu. Walaupun dia lakukan kemungkaran atas dasar apa? Macam kita katakan tadi, dalam kes tadi. Tak boleh. Seterusnya, kemungkaran ini juga tak tertakluk kepada perkara khilafiyah. Perkara khilafiyah, khilaf yang muktabar, maka ianya tak dikira sebagai kemungkaran. Kena faham. Ini penting, tuan-tuan. Ada orang kata tak baca kunut, bukan ahli sunnah wal jamaah. Ataupun siapa yang baca kunut, bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. So ini adalah satu orang katakan kesalahan dalam kita nak menghukum ataupun melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Sedangkan perkara itu adalah khilafiyah. Orang yang baca kunut ke orang yang tak baca kunut, kedua-dua tu ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita ikut dalam 4 mazhab, mazhab kita je, mazhab Imam Syafi'i je baca kunut. Mazhab lain tak baca kunut. Ketika saya belajar di Jordan ni mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Tapi ada sebahagian surau ataupun masjid-masjid di sana, imam dia tak baca kunut pun subuh. Dia tak ada pula kita kata berlakunya kemungkaran, orang kata orang ni tegur orang ni, bergaduh dengan orang ni. Tak berlaku. Sebab kita faham isu ni adalah isu khilafiyah. Kita tak boleh sewenang-wenang ni nak mengatakan berbeza sikit daripada kita, itu adalah perkara yang munkar. Sama juga dalam kes yang sebagai contoh, hukum. Kalau kita belajar fiqh, orang yang hukum memakan daging unta. Siapa yang makan daging unta, ada hadis Nabi SAW, kalau dia nak solat, dia kena perbaharui wuduk dia. Masih lagi ada sebahagian mazhab yang mengamalkannya. Kan? Jadi kalau kita nampak, kalau orang yang berpegang bahawa kalau dah makan daging unta, so kalau dia nak solat, dia kena ambil wuduk lain. Tapi dalam masa yang sama, dia nampak ada orang yang makan daging unta, kemudian bila masuk waktu solat, dia terus solat. Sebab dia masih ada lagi wuduk. Maka kita tak boleh hukumkan perkara tersebut adalah kemungkaran.
Kerana apa? Ianya adalah khilaf. Orang kata perbezaan pandangan yang mu'tabar. Macam kita sebutkan tadi. Tapi kita perlu tahu, khilaf itu adalah khilaf yang mu'tabar. Bukan khilaf-khilaf yang orang kata yang besar. Beza kita dengan Syiah sebagai contoh. Khilaf tu besar tuan-tuan. Dari sudut akidah. Pegangan kita sebagai seorang mukmin. Itu lain lah. Ini khilaf-khilaf yang berada dalam lingkaran hukum hakam fiqh. Maka dari perkara tersebut, kita tak boleh nak katakan, oh, kamu telah melakukan kemungkaran, kamu telah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh. So, kita kena ada ilmu dan kita kena tahu juga, isu ini adalah isu apa. Kita kena faham. Bila kita nak, orang kata apa, mengajak kepada kebaikan, orang kata nak merungkaikan kemungkaran dan sebagainya, so kita kena ada ilmu dan kita kena tahu isu apa sebenarnya. Sebab itulah bila kita katakan hadis ini tadi, bila kita nak tahu isu itu isu apa, perkara yang apa, so kita kena berbalik kepada siapa yang berkuasa terhadap perkara tersebut. Baik. So boleh tuan-tuan? Saya rasa mungkin sekadar itu tuan-tuan, hadis ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Jadi moga kita dapat mengaplikasikan hadis ini tuan-tuan dengan kita melihat di mana kapasiti kita. Kita boleh mengubahnya dengan kuasa dengan tangan kita ataupun tidak. Sekiranya tidak, dengan fabilisani, dan sekiranya tidak, maka dengan kita orang kata apa? Dengan membencinya terhadap perkara mungkar tersebut. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan melindungi kita dan mengampuni kita. Saya mohon maaf sekiranya ada berlaku kesilapan, kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni saya dan tuan-tuan yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kelas yang akan datang dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.